Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ini kita sambung yang untuk molekular shape, untuk molekular geometry. Macam semalam saya terangkan, harapnya fahamlah berkenaan dengan VSEPR punya teori, di mana awak punya valence elektron yang pada central atom, valence central atom ni, dia akan cuba repel antara satu sama lain sejauh yang boleh supaya dapat mengurangkan repulsion antara diorang. Semalam pun kita saya dah terangkan ada 3 repulsion yang wujud dalam awak punya structure, di mana awak ada bonding dengan bonding pair dengan bonding pair punya repulsion, sebab ni masih lagi elektron so bonding pair elektron dengan bonding pair elektron ada repulsion, and then lone pair dengan bonding pair punya repulsion, dan yang terakhir adalah antara lone pair dengan lone pair punya repulsion. So ada 3 repulsion yang kita tahulah, dan di mana repulsion yang paling kuat adalah antara repulsion lone pair dengan lone pair. Ini lebih lagi jelas bila kita cerita berkenaan dengan tetrahedral punya elektron pair punya arrangement, yang di mana kalau kita tengok pada dia punya, kalau tetrahedral semalam saya dah bagi tahu, tetrahedral dia untuk 4 elektron pair. Okay, contoh asalnya macam ni. So asalnya semua orang ni bonding pair lah, setiap elektron pair tu menjadi bonding pair. So ada 4 lah kat situ tetrahedral. So dia akan susun secara fair and square, masing-masing akan repel antara satu sama lain secara sama rata. So menyebabkan semua angle antara diorang ni, bond angle semua samalah 109.5. So itu namanya Vesper lah. Awak tengah terbalik macam mana pun, elektron tetap akan elektron pair tetap akan cuba repel sejauh yang boleh untuk nak kurangkan dia punya repulsion tadi. So macam biasa, dia akan susun mengikut tetrahedral, dan nama dia kalau sekiranya tak ada lone pair, nama dia follow je lah susunan asal iaitu tetrahedral. Kita tu, tapi kalau kita ubah ataupun salah satu bonding, salah satu elektron pair tu menjadi lone pair, contoh NH3, ni datangnya, kalau tengok daripada atas, dia punya bonding angle dia akan makin berkurang bila salah satu dia menjadi lone pair. Kenapa? Sebabkan awak punya, dia ada repulsion between lone pair dengan bonding pair yang lagi kuat daripada bonding dengan bonding. So tadi semalam kita dah tengok dia susun akan mengikut tetrahedral, tapi dia punya nama kita tengok bila nak namakan molekular geometry, kita follow dia punya bonding pair iaitu trigonal pyramidal. So tengok dia punya bond angle akan makin berkurang lah compare dengan CH4 tadi. So soalan bertanya kenapa CH4 dengan NH3, kenapa NH3 dia punya bond angle makin kurang? Maksud pula kalau kita comparekan dengan H2O, asalnya kita mesti susun mengikut tetrahedral, tapi kenapa bond angle daripada CH4 kepada NH3 and then kepada H2O, even though dia susun mengikut tetrahedral, tetapi dia punya bond angle dia makin berkurang. So awak punya jawapan kena refer kembali kepada repulsion tadi. Bagi tahulah CH4 tadi hanya ada bonding dengan bonding pair repulsion. Kalau NH3 awak ada 2 repulsion, awak ada lone pair dengan bonding dengan bonding punya repulsion. Kalau H2O dia ada sampai 3 lah repulsion, lone pair dengan lone pair punya repulsion, lone pair dengan bonding dengan bonding. So lepas tu explain pula siapa repulsion yang paling kuat. So repulsion yang paling kuat tu adalah lone pair dengan lone pair. So repulsion paling kuat tu lah yang akan tolak awak punya bonding angle tu menjadi lebih kecil. And then satu lagi kena ingat dia punya bonding angle terutamanya untuk tetrahedral lah. CH4 memang 109.5, NH3 107.8. Memang kena tahu exactly nilai untuk bond angle, lagi-lagi untuk electron pair arrangement untuk tetrahedral.
Kalau untuk H2O 104.5. Soalan boleh tanya juga berapa bond angle untuk part tetrahedral ataupun H2O punya bond angle. Ini nampaklah perubahan dia. Okay, kita tengok pula kalau contoh asal dia adalah trigonal planar. Trigonal planar. Dia kenapa panggil planar? Sebab kita tengok dia dalam satu plane, atas satah. Macam itu. So kita panggil trigonal planar, trigonal. Kalau sambung kan bentuk segi 3. Lepas tu planar sebab dia plane. So asalnya masih lagi susun bentuk trigonal planar. Nama dia ikutlah asal trigonal planar juga. Tapi kalau salah satu menjadi lone pair, contoh SO2. So SO2 masih lagi susun bentuk trigonal planar. Cumanya satu menjadi lone pair. Kenapa boleh dia punya bond angle makin berkurang? Tengok ni bond angle asal tadi BF3 120. Kalau jadi SO2 kurang daripada 120. So kenapa? Sebab kali repulsion tadi lah. Pasal case repulsion jugalah dia punya bond angle akan makin berkurang. Sebab lone pair akan tolak lagi awak punya bonding tu makin dekat antara satu sama lain. So nama dia susun ikut trigonal planar tapi nama dia bagi band. Ataupun kita boleh namakan semalam sebagai V shape. Ni yang V shape nya. Okay, contoh tadi saya dah tunjukkan tetrahedral. Kita tengok untuk trigonal bipyramidal. So trigonal bipyramidal bentuk dia macam ni. Kalau perasan, bila kawan-kawan tengok lukisan yang slide semalam, dia ada macam wedges yang garis putus-putus dengan ada satu lagi macam warna hitam. Bila kita nak lukis tu. So kenapa? Apa maksudnya? Kalau yang warna hitam tu, dia maksudnya berada di depan awak. Maksudnya yang hijau yang saya tengah tunjuk ni, dia berada di depan awak. Kalau satu lagi yang dia punya garis putus-putus tu, maksudnya dia menunjukkan awak punya atom tu di belakang, dekat belakang sana. Sebab tu kalau perasan lukisan dekat slide semalam, dia ada yang apa ni, wedges yang warna hitam dengan garis putus-putus tu. So nak menunjukkan yang hitam tu adalah atom tu berada depan awak, yang putus-putus tu berada di belakang awak. Itu yang kita kena lukis ikut tu lah. Di mana di depan, mana yang kat belakang. Kalau nak tulis yang apa ni, nak lukis yang tu sebenarnya tak kisah awak nak letak dia dekat sebelah apa ni, belah kanan ke belah kiri pun tak ada masalah. Depends pada awak punya apa, imagination lah. Awak nak imagine awak punya depan tu berada di belah kanan ke ataupun berada di belah kiri tadi. Ikutlah. Yang penting kena tegak lah. Saya confuse dah. Okay. Kena yang pastikan tegak atas dengan bawah. Memang yang tegak ni dengan pada plane ni, pada plane ni adalah 190 pula, 90 degree. Kalau yang pada plane tu, kalau tengok daripada atas, tak nampak tak? Kenapa saya yang confuse ni atas ni? Okay, ni daripada plane lah. Tiga-tiga ni pada plane ni lah. Kita tengok daripada atas ni. Ni atas ni sebenarnya. So pada yang 3 plane ni, yang pada plane dia punya bond angle masih lagi 120 macam trigonal planar. Tapi bila kita nak lukis, kita lukis macam ni. Tak apa, nanti kejap lagi kita masuk cara nak lukis. Ini untuk trigonal bipyramidal. Okay, lain. Okay, ini tadi ni octahedral. Saya tiba-tiba lupa pula. Sini bila salah satu menjadi lone pair untuk trigonal pyramidal. Okay, so salah satu menjadi lone pair. So susunan masih lagi trigonal piramida, cumanya kenapa kita panggil dia seesaw? Sebab bila kita balikkan, dia bentuk seesaw lah sebenarnya, jongkak-jongkit. Awak dulu main-main jongkak-jongkit. Tapi bila lukis, jangan lukislah bentuk jongkak-jongkit, tak boleh. Kena lukis secara tegak macam ni. And then satu kat depan, satu dengan belakang. Yang lone pair tu hanya tukar pada plane. Ada atas dengan bawah ni masih lagi atom. So kalau kita tengok contoh lain, contoh lain, ni pun susunan dia trigonal piramida. So kalau perasan, bila kita nak gantikan lone pair pada bonding pair, semua lone pair tu berlaku pada awak punya plane. Tadi contoh lain, kita balik.
Dia tukar dia pada plane saja. Dia ganggu awak punya penukaran untuk launch pad tu berlaku pada plane sahaja. Dia tidak berlaku pada atas dengan bawah. Atas dengan bawah masih lagi fix lah. Macam contoh macam ni. Tapi bila lukis tegak macam ni lah. Jarang kita lukis macam ni. Kita tak lukis macam ni. Kita lukis tegak secara horizontal lah. Itu vertical. Dia macam diagonal pula. Yang penting saya tegak, menegak macam ni lah. Tak nak tegak pula. Ini adalah trigonal bipiramida. Susunan macam trigonal bipiramida. Tapi dia memberi bentuk secara linear. Kalau untuk launch pad, awak tak payahlah buat wedges yang hitam tu. Tak payah menunjukkan launch pad ni kat depan, launch pad kat belakang. Tu tak ada. Dia depan dengan belakang tu sekiranya dia ada atom, dia bonded. Ini untuk trigonal bipiramida. Tengok untuk octahedra. So ni bentuk octahedra di mana pada plane tu ada 4 lah, tengok daripada atas. So ada 4 plane, dekat plane ni ada 4 atom. Lepas tu dengan bawah seperti biasa. So bila lukis, kalau perasan lukisan awak macam ni, di mana 2 atom yang depan ni berada depan awak. Lepas tu lagi 2 atom ada di belakang awak, jauh daripada awak. So nanti lukis, kita akan awak akan lukis dia punya lukisan tu, wedges yang hitam tu dekat depan, menunjukkan kat depan. So ada garis putus-putus menunjukkan dia dekat belakang. So kalau lukis memang kena lukis macam ni lah. Tapi tak payahlah buat bulat untuk terminal atom dengan central atom, kita tak payah tunjukkan bulat-bulat ni. Kita just tulis saja simbol atom tersebut. Tak apa, nanti kita akan buatlah lukisan tu. Okay, so ini pula susunan untuk BF5 di mana ada satu launch pad. Asalnya susunan sama macam octahedra, tapi dia ada satu launch pad. So satu launch pad tu sama ada atas ke bawah lah. Awak nak lukis launch pad dia dekat atas ke dekat bawah pun boleh. Janji lukisan awak sama ada macam ni. Masih lagi ada 2 atom yang kat depan, ada 2 atom yang kat belakang. Ataupun lukisan awak launch pad dia dekat atas tadi lah. Kita tak boleh nak nampak. Ataupun launch pad awak kat atas, satu kat bawah. Ikutlah, dia akan tetap memberi nama yang sama, iaitu square piramida. Kalau dia ada 2 launch pad, masih lagi susunan octahedra, tapi yang memberi nama adalah square planar. Kenapa square? Dekat plane awak yang ni ada 4, bila sambung jadi square. Lepas tu dia plane pada tempat plane. So awak punya launch pad atas dengan bawah. So masih lagi kat pusing lah. So dia punya bond angle kalau perasan pada plane tu 90 degree. 90 degree lah. Okay, so ini adalah untuk contoh-contoh real molekul yang boleh tengok lah. Saya dah bagi link tu, awak bolehlah cuba explore macam mana lukisan dalam bentuk 3D. Inilah molekular geometry, which is molekul dia punya shape yang sebenar dalam keadaan 3D. Sebelum ni kalau lukis, bila kita lukis suka hati kita kan, bila lukis Louis structure kan suka hati kita nak dia sengit macam mana pun. Tapi bila geometri, awak tak boleh lah lukis macam Louis structure, sebab geometri dia dah menunjukkan, dia kena menunjukkan dia punya shape yang sebenar. Okay, ada soalan setakat tu? Tak ada. Tak ada. Suara ini boleh nampak. So sekarang kita nak cuba lukis. Semua 28 structure tu. Sana tu boleh kita tengok kat sebelah lah. Okay, so kita nak try lukis untuk molekular geometry untuk each molekular yang kita dah lukis structure hari tu. So harap ni lukislah bersama-sama. Janganlah tengok je, sebab ingat untuk chapter 4 awak kena mahirkan untuk lukisan. Chapter 4 berkaitan lukisan. Dia tak kisah lukisan awak cantik ke tidak, janji nampaklah dia punya atom, satu atom, nampakkan launch pad tu kena nampak. And then dia punya, itu maksudnya jelaslah awak punya apa yang kita nak lukis tu. Janganlah tak jelas, ada macam tu je. Okay, so kita nak pergi tengok lukisan untuk BeCl tu. Ni senang je lah. Sebab dia tak ada kat depan, maksudnya dia tak ada molekul kat depan, sebab dia memang linear saja, tegak saja.
Okay, so apa yang kita perlu buat dulu? Bila soalan tanya berkenaan, okay, dia suruh explain berkenaan molekular geometry berkenaan dengan BeCl2. So apa yang memang awak perlu buat adalah memang yang saya bagi tu lah. Pertama, kita tahu dulu dia ni berapa elektron pair. Okay, senang cerita awak jawab dulu. Okay, dia ni 2 elektron pair. Tapi daripada 2 elektron pair, berapa yang jadi bonding pair, berapa yang jadi lone pair? Dalam kes ni tak ada, kita tengok pada central atom untuk nak tentukan bonding pair dengan lone pair, kita tengok pada central atom saja. Sebab kenapa? Molekular geometry adalah berkenaan dengan BSEPR, berkenaan dengan central atom sahaja. So bonding pair awak 2, tengok untuk BE tak ada lone pair, so kita tahu dah kelas dia menjadi AX. Itulah sebab ingat balik A, semana saya terangkan dah, A adalah central atom, X adalah terminal atom. So terminal atom awak ada 2 ataupun bonding pair awak ada 2, so jadilah AX2. So electron pair arrangement dia akan susun mengikut linear. Dia susun ikut linear, ni senang je lah. So bila nak lukis senang je lah, linear je. BeCl tegak, pastikan tegak. BeCl dah macam tu je. Okay, kalau tengok beza molekular geometry dengan Lewis structure, kalau Lewis structure kita kena buat yang lone pair untuk terminal atom, tempat dot-dot tu. Tapi untuk molekular geometry, kita terus hilangkanlah awak punya lone pair pada terminal atom sebab dia hanya fokus pada awak punya central atom saja. Lone pair pun pada central atom saja. Dia punya pada terminal atom kita boleh abaikan saja. So nama dia masih lagi mengikut awak punya electron pair arrangement, iaitu linear. Senang je lah. Okay, kalau pergi untuk BF3, contohnya dia ada, kalau awak tahu dah, okay, dia ada 3 elektron pair. So daripada 3 elektron pair, berapa jadi bonding? 3 yang menjadi bonding. Lepas tu awak punya B tak ada langsung yang menjadi lone pair. So kelas awak kita boleh keluarkan AX3. So kalau tengok balik dekat dalam slide, bila AX3, susunan AX3 dia 3 elektron pair, dia mesti susun mengikut trigonal planar. Dia susunan dia mesti mengikut trigonal planar. Okay, so boleh lukis, sebabkan dia tak ada lone pair, follow je lah seperti trigonal planar untuk lukisan dia. So B kat tengah-tengah, lepas tu F, pangkangkan F. Ini Hasami ke? Mesti sama sebiji macam dalam slide tu juga. Tapi lepas tu bagi nama, sebabkan dia tak ada lone pair, dia ikut je lah electron pair arrangement, iaitu trigonal planar. Ini pun plain lah, senang je, stepik gitu je, tak ada siapa kat depan, tak ada siapa kat belakang. Okay, tapi bila start pada 4 electron pair dan ke atas, bila awak start untuk nak lukis electron pair 5 electron pair ataupun 6 electron pair kejap lagi. Tadi kita dah tengok dah, dia punya pada keadaan 3D, ada atom yang dekat depan, ada atom yang dekat belakang. Okay, contoh yang ni, bonding pair awak yang menjadi adalah 4, tak ada siapa-siapa jadi lone pair, pada karbon awak tak ada jadi lone pair. So kelas masih lagi AX4. Kita boleh tengoklah pada slide yang menjadi AX4. So bila AX4, dia akan susun pada electron pair arrangement secara tetrahedral. Dan sebabkan dia tak ada lone pair, memang dia bentuk dia macam tetrahedral. So kalau pasal tadi saya ada cakap, yang warna hitam ni tu yang menunjukkan sebagai atom yang dekat depan awak. Yang garis putus-putus tu yang menunjukkan atom yang dekat belakang awak. Itu maksudnya kita nak tunjukkan atom yang X ni, yang hitam ni, yang depan, yang hitam ni menunjukkan kat depan, yang garis putus-putus ni menunjukkan kat belakang. Dia itulah konsepnya depan dan belakang. Nak tahu kan, sebab ni konsep 3D kan, kena faham ini konsep 3D. So bila nak lukis, kena tahulah mana atom yang kat depan, mana yang atom kat belakang. So kalau C, so tegak, F, so follow je yang macam ni pada kat slide sebelah tu, belah kanan tu.
So satu yang biasa tak ada depan tak ada belakang. Kalau yang depan belakang ni awak nak buat belah kiri pun boleh, tak ada masalah. Nak buat belah kanan macam dalam slide ni pun tak ada masalah. Ikutlah pada awak punya masing-masing keselesaan. Yang penting betul. Okay, so buatkan wedges. Saya tak tahu, saya panggil wedges. Maksudnya yang wedges hitam ni dekat depan. Tunjukkan dia dekat depan. Okay, lepas tu kita buat garis putus-putus. Dia makin membesar ya. Garis putus-putus makin membesar. Sama juga dengan wedges tu, dia makin lama makin besar kat ujung. Macam itu. So dapatlah bentuk tetrahedra. Sebabkan dia tak ada lone pair, diikut je electron pair arrangement, tetrahedra. Inilah bentuk tetrahedra. So kalau lagi bagus, sambil awak buat apa-apa molekul geometri lepas ni, sambil tu letaklah sekali dia punya bond angle ni 180. Ini tadi 120. Okay, tapi yang paling penting yang memang kena ingat adalah pada tetrahedra ni 109.5. Sebab dia unik. Nombor dia unik, so memang tu kena ingat untuk tetrahedra. Okay, so kalau untuk PCl5, buat je lah PCl5, bonding pair awak ada 5. But kalau tengok dia ada 5 elektron pair. Centroid atom awak ada 5 elektron pair, tapi semua menjadi bonding pair. Tak ada yang menjadi lone pair. So kelas akan jadi AX5. Susunan akan mengikut trigonal bipiramidal. Ingat, ejaan kena betul. Salah hija pun salah. So sudah make sure sebab dia kata nama khas. Okay, so kalau untuk trigonal bipiramidal tadi saya bagi tahu, ada yang kat depan, ada juga yang kat belakang kan kalau ikutkan kan. So kalau perasan yang pada plane tu satu kat depan, satu kat belakang. Samalah konsep pada tetrahedra tadi. Okay, so PCl5. So P kita buat dulu atas, buat dulu yang kat bawah, ke bawah. Cantik lah. Kalau boleh tak payahlah pakai pembaris bila lukis ni. Janganlah sibuk nak buat bonding pair tu guna pembaris, tak payah. Kita freestyle ni. Tapi janganlah bila tak guna pembaris, awak buat bonding pair tu kroket kita tak nak. Pastikan tegaklah juga bila kita buat bonding pair tu. Okay, kalau tengok dekat slide, satu tu dekat belah kiri, yang satu yang biasa bukan kat depan atau kat belakang, belah kiri. So tadi saya bagi tahu, ikutlah awak nak buat belah kiri boleh, yang ada atom kat depan dengan kat belakang ni, belah kanan pun boleh. Ikut pada kesesuaian awak. Ikutlah, kalau contoh saya buat ikut slide. So sebelah sini yang Cl. Awak tengok ada satu Cl akan dekat depan, satu Cl ada dekat belakang. Pastikan hitam, lepas tu Cl, lepas tu buat yang wedges garis putus-putus Cl. Okay, bila buat pula, bila nak buatkan yang dua benda yang depan dengan belakang ni, kalau boleh sila jangan kembangkan dia ke atas sangat. Maksudnya bila lukis P tu, dan bila nak buat Cl tu, jangan nak buat, contohnya saya buat contoh yang salah. Saya buat contoh yang salah ni. Contoh, jangan kembangkan sehingga ke bawah. Lepas tu awak kembangkan ke atas itu. Kalau buat lukis macam ni, ini adalah salah. Kita tak boleh kembangkan. Kenapa tak boleh kembangkan sampai ke atas dan ke bawah sangat? Sebab ingat balik tadi saya tunjuk, awak punya 3 atoms yang pada terminal atom 3 kat 3 ni, yang 3 ni, dia adalah pada plane. Which is pada keadaan 3D. Tadi kan saya dah tunjuk, bila kita jadikan 3D, saya kedudukan trigonal bipiramidal ni, dia nampak mana dia ada ke atas sangat. Awak nampak dia selarikan dengan yang dekat depan ni, betul tak? Nanti saya tunjuk lagi sekali lah. So bila nak lukis tu yang tak boleh kangkang ke atas sangat ataupun tak boleh ke bawah sangat. Sama juga kes dengan tetrahedra tadi. Bila awak lukis tetrahedra, dia masalahnya tak boleh nak check kan lukisan korang kan. Kalau semuka ni face-to-face memang saya tengok depan-depan cara nak lukis. So bila lukis F lagi 2 ni, kanan ni, awak tak boleh kangkangkan sangat sampai ke atas. Macam ni. Kalau macam ni memang salah. Sebab kenapa? Kalau kita tengok pada keadaan tetrahedra,
Dia yang tiga-tiga ni semua menunjukkan ke bawah. Awak tak boleh buat satu ni tiba-tiba sok ke atas. Macam ni salah. So sila make sure lukisan awak tu betul. Tak adalah yang macam ni. Bila macam ni memang kita tidak terimalah lukisan geometri awak. Dia tak boleh nak check kan depan-depan. Kalau face to face ni memang siapa salah aku ketuk tangan dia. So nama dia masih lagi mengikut electron pair arrangement trigonal by piramida. Okay, ini contoh yang basic lah. So apa yang saya tengah buat ni lah semua contoh basic yang masih lagi tak ada lone pair. So kalau kita pergi bulat contoh untuk XF4, SF6 masih lagi sama. 6 bonding pair, tak ada lone pair. So kelas akan jadi AX6 sebab ni adalah 6 elektron pair. Kita siap-siap kalau tak 6. Awak tulis dulu kat bawah. Okay, dia ada 6 elektron pair. So daripada 6 elektron pair ni berapa jadi bonding, berapa jadi lone pair. So asal dia akan bila 6 elektron pair susunan dia mesti mengikut octahedral. Okay, so bila lukis tak kita tahu dah macam mana lukis octahedral. Tadi saya dah tunjuk dah ada 2 atom yang dekat depan, ada 2 atom yang ke belakang tadi bila kita buat punya 3D tadi simulation tu. So ini S, satu atas, satu bawah. Okay, so bila kes ni pun tak boleh kangkang sangat. So F. So ini kita buat garis putus semakin besar. Ini pun F, garis putus semakin besar. Sama juga kes dengan octahedral. Awak tak boleh buat bila lukis. Contoh saya lukis yang salah. Buatlah F, F. Lepas tu awak buat ke bawah gitu. S4 kan? So the S4 ini So dia macam ni. I keluarkan satu. Pergi lukis macam ni. Macam lukisan structure awak buat lukisan macam structure ke apa ke. Bila lukis macam ni memang terus salah sebab dia tidak menunjukkan dalam keadaan 3D di mana dia ke bawah ke yang depan awak tu. Dia tak ke bawah kan tadi kan, dia masih lagi pada keadaan plain. Sebab tu saya buat sengit sikit je. So kalau boleh janganlah kangkang yang macam ni, which is salah, totally salah lah ya. Sila make sure lukisan awak tidak seperti yang saya lukis yang salah tu. So nama dia sebabkan tak ada lone pair dia menjadi octahedral. Okay, ini adalah basic shape di mana yang tak ada lone pair. Sekarang saya nak tunjuk contoh yang ada lone pair. Senang yang XEF4 ni lah dia ada lone pair. So kisah sama juga, asalnya kalau awak kira total dia ada 6 elektron pair keliling central atom. Tapi kalau tengok berapa yang jadi bonding? 4 je yang jadi bonding. Berapa yang jadi lone pair? 2 saja yang menjadi lone pair. So kelas awak kita boleh jadikan AX4E2. So kalau ingat balik, E adalah sebagai lone pair lah. Kalau ingat balik dia punya simbol E adalah lone pair. So dia punya susunan kalau 6 elektron pair, ingat balik 6 elektron pair mesti susun mengikut octahedral. Susunan 6 elektron pair mesti follow octahedral. Cumanya sekarang awak ada 2 lone pair. Bila 2 lone pair dia memberi nama lainlah square planar. Square planar. So bila lukis, tengok pada awak punya, kita punya slide belah kanan ni. Okay, awak punya lone pair atas dengan bawah. Tapi kita tak payah buat lah yang garis tu. Okay, saya lukis XE. Okay, ada semua yang 4-4F tu, 2 depan, 2 ke belakang. Itu sebab tu bagi kan nampak tak? So F, so garis putus-putus pula menunjukkan dia dekat belakang. Ini itu Mickey Mouse ke? Okay, so bila buat lone pair pula, lone pair tak payah nak buat kepala ke apa, tak payah. Just letak je lah dia punya lone pair atas dan bawah macam tu. Ada jadi square planar. Ini nama dia mengikutkan bonding. So menjadi square planar. Tak perlu buat kepala yang macam dalam warna biru tu, tak payah. Just letak je lone pair
pada awak punya lukisan molekular geometri. Ini contoh satu saya buat dah. Okay, saya tengok contoh lain pula. Apa best? Okay, kita tengok yang ada charge pula. Okay, kita tengok untuk kita tengok untuk SNCl3. Okay, SNCl3 kalau perasan total dia punya sekeliling dia ada 4 elektron pair. So daripada 4 elektron pair, hanya 3 yang menjadi bonding dan hanya 1 je menjadi lone pair. So kelas awak akan jadi AX3E. So ingat balik, bila 4 elektron pair dia akan cuba susun mengikut asal iaitu sebagai tetrahedral. Cumanya menjadi satu lone pair, dia akan memberi bentuk trigonal piramida. So tapi susunan dia asal dia menjadi tetrahedral. Cuma bila nak lukis, kena lukis macam trigonal piramida. SN, kalau pasal lone pair awak mesti kat atas lah. So lone pair nanti dulu. So kita buat CL. Okay, tadi saya bagi tahu, ikutlah awak nak buat yang depan awak tu, maksudnya molekul ke depan ni belah kanan pun boleh, tak ada masalah. Saya cuba buat dekat belah kanan. Sebab tak biasa pula sebab saya jarang sikit buat belah kanan. Macam tu. So lone pair, letak je lah dot kat atas tu. Lone pair. Menunjukkan lone pair, tak payah nak buat kepada kepala warna biru tu, tak payah. Sebabkan ingat balik, sebabkan dia charge, still buat dalam keadaan charge lah. SnCl minus. Okay, sebabkan dia ada satu lone pair saja dan yang memberi molecular shape dia adalah pada bonding pair. So nama dia adalah trigonal piramida. Kalau X5 X5 kan, so dia trigonal piramida. Kalau sikit ingat lagi, maka trigonal piramida sebab ini contoh untuk yang lukisan lone pair. Okay, lain. Contoh last lah. Yang lain tu awak cubalah try buat juga. Kalau boleh, lepas saya dah tunjuk ni, salinlah balik juga. Cuba untuk buat juga. Untuk dapatkan lukisan ni. Sebab lepas ni dia kaitan pula. Dah pandai lukis geometri, nanti akan masuk pula yang berkaitan dengan geometri tu. Sebab tu dia berkaitan rapat. Nak tahu geometri, kena tahu Lewis structure. Lepas ni kita masuk polarity, which is 4.2 adalah termasuk polarity. Nak tahu polarity, awak kena tahu molekular geometri. Dia berkaitan rapat. Sebab tu saya kata awal-awal asalnya kena mahirkan Lewis structure. Dia punya basic adalah Lewis structure. Awak tak pandai lukis Lewis structure, masih lagi tak mahir, akan ada masalah lah bila awak nak masuk polarity ataupun kita nak masuk 4.3. Sebab dia berkisarkan asal daripada Lewis structure. So by sekarang kalau boleh cuba dah hafal ataupun ingat dah yang balance elektron, yang contoh karbon berapa, oksigen berapa, nitrogen berapa, yang memang maksud saya yang memang common punya atom. Karbon, oksigen, nitrogen, dia punya balance elektron, Cl, F, yang memang common punya, dia punya atoms tu. Karbon 4, oksigen 6, nitrogen 5, klorin dengan F adalah 7. Yang tu dah kena ingat lah sikit-sikit. Tak perlu tengok periodic table dah. Sebab nanti kan masa exam tak ada periodic table Masa exam hanya dapat list of constant value. Okay, patah balik. Ni tadi 5 elektron pair asalnya, tapi 3 menjadi bonding, 2 menjadi lone pair, akan jadi AX3 itu. Kalau tengok AX3 itu, dia susun masih lagi mengikut trigonal bipiramidal. Tapi sekarang bila ada 2 lone pair, awak akan jadi sebagai T shape. T shape senang lah lukisan dia. So ikutlah, awak nak letak lone pair awak belah kanan boleh, nak letak belah kiri pun boleh, tak ada masalah. So ini dia punya XD, so atas dengan bawah. Ikutlah saya lain daripada slide, so saya buat belah kanan untuk satu lagi satu lagi F. So ada 2 lone pair. So 2 lone pair just buat 2 dot sahaja kat situ macam tu. So ingat dia masih lagi dalam keadaan charge.
So better buatlah square bracket. So dapatlah dia punya structure ataupun dia punya molecular geometry sebagai T-shape. Okay, so boleh ke so far setakat ni? Boleh. Harapnya yang saya tak tunjuk lagi tu try buat, cuba untuk lukis. Tak pun try lukis untuk semua sekali, lukis balik. Dapatkan lukisan dia macam mana. Sebab kenapa? Molekular geometri penting nanti kita nak masuk polarity, dia follow molekular geometri. Kalau awak salah lukis geometri pun nanti pula pun boleh salah lah untuk part polarity. Saya bagi tahu awal. Okay, so kalau tak ada apa, saya tunjukkan balik. Tunjuk balik ke? Ada apa nak tanya setakat ni? Tak ada? Madam, dia ikut sudut tu dia tak perlu ikut kan sampul darjah. Apa? Sorry? Yang sudut nak lukis bentuk tu. Tak perlu ikut sangat kan, macam betul-betul sampul tu tak payah. Sebab tu saya kata tak payah guna pembaris. Tak payahlah awak nak lukis betul-betul pembaris ataupun guna pembaris protector semua tak payah. Sekarang ni kalau tengok pun tak payah. Kalau macam ni pun memang bukanlah 90 kalau saya buat ni pun. Tapi sebenarnya kalau yang ni mesti 90 sebenarnya. Tapi sekadar janji tegak lah. Nampak dah tegaknya tu. Tak payahlah nampak dia, nampak bentuk dia. Ya, asalkan nampak bentuk dia. Ya, nampakkan bentuk dia pun dah cukup. Dah mencukupi. Dia tak adalah ikut bond angle dia betul-betul. So kalau ingat balik, kalau untuk SNCL3 ni, tetrahedral yang satu lone pair, dia punya bond angle 107.3. Takkan awak nak lukis juga guna pembaris protector mesti dapatkan 107.3. Tak payahlah, sekadar nampakkan dia bentuk dia trigonal piramida pun sudah mencukupi. Dia tak adalah nak kena exactly, contoh yang ni pun tak adalah exactly betul-betul 90 sampai kena guna keluarkan orang punya lukisan kejuruteraan punya ke 90 degree. Tak payah, tak bantu pun, tidak diperlukan pun. Okay, ingat tanya